Akan membuat video unboxing, tetapi video unboxing lain daripada lain. Kenapa lain? Sebab kita akan unboxing iPhone 8 Plus. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, marhaban ila my YouTube channel. Kita betulkan lighting dulu sebab nampak sangat hitam je. So, untuk yang baru untuk channel aku ni, hi, I am Samrahat. Untuk yang dah lama, hi, I am back. Okay, hari ini kita akan membuat video unboxing, tetapi video unboxing lain daripada lain. Kita akan unboxing iPhone 8 Plus. Sebelum tu disclaimer, iPhone ni bukannya iPhone yang new set, tapi dia adalah second hand. Second hand? Aku beli yang second hand? Aku beli yang clone? Bukan. Second hand ni adalah phone ni orang dah pernah guna, tapi dia jual balik dalam keadaan yang normal dan sihat, dan aku belilah. Macam tu. So dia jadilah second hand. Body dia, bateri dia semua daripada Apple, tapi dia jual balik kat kedai, and then aku beli kat kedai tu and dapatlah kat aku. Macam tu. Itu maksud second hand. Bukan yang clone. Dia iPhone tapi dia yang second hand. Macam korang pergi beli benda dekat barang terpakai, macam tu. Whatever lah, yang penting korang mesti ada kod-kod lah, korang ada rasa iPhone second hand ni bagus ke? Kenapa aku beli second hand? Kita akan membongkar rahsia itu pada hari ini. Ya, bersama-sama lah. Sebab aku buat video, takkan aku nak cakap aku buat video, aku cakap seorang. Takkan. Aku akan bagi tahu korang semualah. Aku rasa aku duduk diam-diam lah, tak banyak bergerak betul. So hari ni kita akan lihat bersama-sama sama ada dia okey ataupun tidak. Okay, by the way, sebelum tu kita tengok dulu video unboxing. Hi guys, so inilah dia iPhone 8 Plus. So basically korang beli second hand, so korang akan dapat yang macam ni lah. Kotak dia kosong, kat belakang ni biasanya ada tulisan kan, tapi ni tak ada. Aku beli colour space grey. Dia ada colour silver, colour gold and warna merah. So basically aku beli yang space grey sebab aku suka colour hitam. Lately ni tak tahulah kenapa, sebab aku memang minat colour hitam. Lately ni aku belilah. So basically 8 Plus ni ada dua je storage dia, iaitu 64GB dengan 256GB. So aku ambil yang 256GB sebab macam biasa korang tahu kalau aku ni edit apa semua dekat phone, so aku memerlukan storage yang banyak untuk simpan semua video aku lah. So basically inilah dia iPhone 8 Plus. Kenapa aku beli sekarang? Aku pun tak tahu kenapa. Tak adalah kenapa aku beli sekarang, sebab aku baru ada rezeki dan ada kesempatan untuk beli iPhone 8 Plus. Dan kenapa aku beli 8 Plus berbanding iPhone lain? First, kenapa aku tak beli iPhone yang lebih atas daripada 8 Plus adalah sebab aku tak cukup duit. Itu sebab dia lah. Sebab yang kedua, kenapa aku tak beli iPhone 7 Plus ke? Sebabnya bagi aku tak berbaloi dah untuk beli iPhone 7 Plus ke, 7 ke, 8 ke. Aku rasa tak berbaloi, dan aku lebih suka 8 Plus. Sebabnya korang akan tahulah kejap lagi aku akan pompang kat korang. So tak payah cakap banyak, so kita unbox. Bismillahirrahmanirrahim. So inilah keadaan dalam dia. Okay, keadaan dalam, iaitu kita akan dapat this one stiker, macam ke stiker lah, dia macam manual book begitu. So basically kalau yang second hand, korang hanya akan dapat manual book ni, dan rezeki lah korang akan dapat pin ni. Apa ni orang panggil? Pin, SIM pin, tak tahulah. So kalau korang beli yang original, korang akan dapat stiker. So kalau yang second hand, korang tak akan dapat stiker lah. Itulah yang membezakan second hand dengan new set. Okay, by the way, sorry tangan aku ni merah. Aku main lipstick tadi. So ini adalah dia. Inilah dia iPhone 8 Plus space grey 256GB. Aku minta maaf lah ada cap-cap tangan ni. Biasalah tak kerti. Macam tu lah. So inilah dia iPhone-nya. By the way, kalau korang nampak, aku malas nak ambil. Bukan aku malas, aku tak rajin nak letak balik kabel dengan earphone. Sebenarnya dapat, so aku malas nak ambil. Aku malas nak gulung-gulung balik, letak dalam case apa semua. Aku tak ada mood. So basically memang dapat kabel, dapat earphone, tapi nak kata ori tu tak pastilah. Dia punya adapter ni pun aku tak dapat nak
make sure sama ada dia ori ke tak. Tapi basically kalau beli second hand, biasanya korang akan dapat yang bukan ori lah, yang dia copy ori je. Itulah kekurangan kalau beli second hand. Kalau korang ada duit lebih, belilah yang ori. Tapi pada aku overall okay je kalau tak guna yang ori pun. Tapi aku nak cakapkan beli yang ori. Faham tak maksud aku? So inilah dia iPhone 8 Plus. So ni aku acah-acah je, off balik. Aku ni saja nak on. Padahal aku dah guna lama dah sebenarnya korang. Aku dah guna sebulan lebih. Ni aku baru nak unboxing. Aku beli masa sale 11-11 sekejap aku bubur password. Aku beli masa sale 12-12. So inilah antara apa yang aku dah buat dekat phone aku. So waktu aku beli ni memang dia dah update iOS 14 kalau korang tengok. Okay, kalau korang perasan inilah dia iPhone 256GB. Lepas tu kalau ikutkan masa aku dapat tu, dia dah memang iOS 14. Tapi sekarang dah iOS 14.3 tak silap aku. So ya, cara itu je lah. Bye. So setelah korang telah melihat video unboxing sebentar tadi, nak bagi disclaimer lagi. iPhone yang aku beli ni, aku ambil iPhone yang aku beli ni bukan guna duit allowance. Sebab kalau korang tahu, IPG dapat allowance 430 sebulan. Aku tak guna duit allowance, aku guna duit lain. Kalau korang nak tahu duit apa, fikirlah sendiri. Aku tak nak cakap duit siapa ke duit apa ke, aku tak bagi cakap. Tapi yang pastinya bukan guna duit allowance. Okay, you got it, I got it, macam tu. Aku cakap apa, aku kena tengok nota, sabar je. Sampai tak tahu nak cakap apa lah. Terkeluh sejak dah lama tak buat video ni. So macam aku cakap tadi, kita akan reveal sama ada iPhone second hand ni bagus ataupun tidak untuk dibeli. As you guys can see, aku telah pun membelinya. Korang dah pun tengok sedikit lah tadi. Dia punya condition memang nice, memang nampak macam baru. Nampak macam macam tak pernah orang pegang pun telefon ni. Walaupun sebenarnya aku dah guna sebulan lebih lah telefon ni. It's something like that. Macam baru, tak ada cala, masih cantik, perfect. Kamera pun terpapum. Sekarang ni aku nak bagi tahu pengalaman yang aku guna, yang aku dah guna selama sebulan lah juga aku guna. Sebab aku beli masa 12 Februari 12. So sekarang dah tarikh aku rekod video ni 13/1. So dalam nak dekat sebulan lah juga aku guna phone ni kan. Overall, sumpah aku cakap dia punya perasaan menggunakan telefon ni adalah sangat baru. Dia tak ada rasa macam kau guna iPhone second. Faham tak? Punya condition semua baru. Kamera cantik, home button masih boleh digunakan. So penggunaan home button dia pun masih okey. Clear, phone ni macam baru. Faham tak? Macam korang beli baru. Macam korang pergi beli Apple, pergi Machine, pergi Mac City, korang pergi beli yang baru. Cuma bezanya bukan korang yang rasmikan dulu. Bezanya ada orang sepenuhnya rasmi. Dia ibarat orang tu beli, lepas tu dia guna kejap, lepas tu dia bosan. Lepas tu dia jual. Lepas tu dapat kat kau. Dia ibarat dia macam tu lah iPhone second hand tu. Tapi korang, kalau aku nak cakap, korang janganlah macam jumpa je iPhone second hand kat mana-mana orang jual, korang nak beli. Tak, korang kena make sure dulu iPhone second hand tu betul-betul trusted ataupun tak, boleh dipercayai ke, scam ke. Tu korang kena hati. Sebab iPhone punya scammer ni ramai dah yang kena. Tambah iPhone pre-order lah, berbulan-bulan tak dapat. Konon memang berbulan-bulan baru dapat. Tengok sampai bulan-bulan sampai ke tahun depan pun tak dapat. Itu scam. So korang kena hati-hati. Kalau nak beli, korang kena make sure betul-betul kedai tu trusted. Kalau nak elakkan daripada kena scam ni, better korang walk in, jangan beli post. Kalau aku beli by post. Sebab hari tu aku dah macam-macam sangat halangan. So aku terus je beli guna post. Sebab lagipun aku dah memang survey, memang clear, clean, cantik, cun melecun dia punya seller ni. Dia pun kedai ni pun memang seller ni memang ada kedai. So aku beranilah untuk beli. Aku ada beberapa tips lah kalau nak beli iPhone second hand ni. Aku sarankan korang cari bateri yang harga
Harga dia, bateri yang dia punya bateri, kalau macam phone aku ni, waktu aku beli, aku cari yang 90% ke atas, tapi tak ada. Dia ada 89, so aku ambil je. So nasihat aku, korang better cari battery health dia 90% ke atas, supaya dia macam tak rugilah. Sebab kadang-kadang kedai tu jual battery health contoh 85% kan, padahal kat kedai lain harga yang sama, dia ada battery health yang lebih tinggi, 90, 95. Bagi aku baik korang beli battery health yang lebih tinggi, yang lebih elok. Dia bukan nak kata battery health 85 tak elok, cuma waktu tu 85 tu dah hampir-hampir dah nak boleh tukar bateri baru. So better korang cari handphone iPhone yang bateri dia 90% ke atas. Kenapa aku beli iPhone 8 Plus ni berbanding dengan iPhone lain? First, aku rasa 8 Plus ni dah cukup bagus sebab kamera dia. Kamera dia pun dah still on untuk tahun-tahun akan datang, 2-3 tahun lagi ke. Dia still on lagi, still cantik meletup ke babong. Walaupun dia tak secantik 12 Pro Max ke, tak secantik 12 ke, 11 Pro Max tak secantik tu, tapi dia still cantik, still cute, still on. Yang kedua adalah bateri dia. Bateri dia even though sebenarnya 7 Plus lagi, sebenarnya kalau korang tengok research, korang tengok bateri 7 Plus lagi tinggi daripada bateri 8 Plus. Tapi sebab apa aku ambil 8 Plus? Sebab 8 Plus ni dia punya chip Bionic dia adalah lebih tinggi daripada 7 Plus, dan juga dia support fast charging. 8 Plus ni support fast charging lah, so berbaloi lah kalau korang nak beli. 8 ke atas dia ada, korang perasan tak dia macam shining ni kan? Ini adalah kaca. Kaca ni lah yang menyapot wireless charging. Itu maksud aku. Walaupun 8 Plus nak dekat juga dengan 6, tapi dia jauh lah sikit. Daripada 7 Plus tu dah dekat sangat dah dengan 6 apa semua tu kan. Aku nak bagi korang recommendation. Contoh kalau korang nak cari iPhone ni yang iPhone korang nak cari iPhone, aku suggestkan korang beli 8 Plus macam aku beli ni. 7 Plus boleh nak beli, tapi aku tak recommend sangat. Lepas tu, lepas 8 Plus, aku suggest korang beli SR. Sebab SR bateri dia cantik, bateri dia power, dia punya portrait lawa, kamera dia lawa. Sampai sekarang Apple masih lagi mengeluarkan stok XR tu, faham tak? Kalau korang tengok dekat online, dia masih lagi jual iPhone XR. Macam iPhone yang 8 Plus, iPhone X, semua dia dah tamatkan pengeluaran dia. Aku dah macam pakar-pakar iPhone pula kan, tiba. So lepas SR, aku suggest korang beli 10S Max. Tapi kalau korang, bagi aku, kalau korang tengah pening nak beli sama dengan 10S Max ataupun 11, aku suggest korang beli 11. Sebab 11 sekarang pun harga dia agak murah. Kalau korang nak beli yang new set, boleh dapat 3,000 untuk 128GB. Kalau nak yang second, korang boleh dapat 2,700 untuk 256GB. So sebab apa 11? Sebab kamera lah. Aku tak ada fikir apa, aku fikir kamera je guys. Kamera dengan storage aku memang nak kena besar, sebab aku YouTuber, kena simpan video semua dalam phone, aku edit apa semua dalam phone. So aku memerlukan storage yang banyak. Itu je lah. So by the way, aku rasa dah habis kot cerita pasal iPhone ni. Kalau korang ada apa-apa benda nak cerita je lah kat komen kan. Aku rasa itu sahaja untuk video kita kali ni. Korang enjoy. Lepas tu kalau korang ada any cadangan untuk next video, korang beritahu je aku, okay? By the way kan, minggu depan kan, hari ni 3 hari bulan 1, minggu depan 14 hari bulan, maybe aku akan balik asrama, balik IPG. So aku tak sabar sebenarnya nak balik IPG. Sebab entahlah, tak adalah tak sabar, tapi macam excited sebab dah lama gila tak balik kan. So ya, korang doakan semoga urusan aku semua dipermudahkan, dan aku juga doakan semua yang support aku dipermudahkan segala urusan. Okay guys, so yeah, thank you for watching my videos. Jangan lupa tekan butang subscribe, and don't forget to comment apa-apa benda-benda yang positif. Aku akan baca guys, aku akan reply. Kalau aku tak sempat reply pun, kalau aku bagi love tu, maknanya aku hargai korang sangat-sangat. Thank you guys sebab support aku. I love you guys so much. Bye. Assalamualaikum.